Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung kitab Sendi Agama, muka surat 266. Kita masih lagi membicarakan soal ghurur, orang yang tertipu, orang yang ditipu. Jadi mudah-mudahan kita ada manfaat daripada pelajaran kita. Sebelum kita ucapkan selamat menyambut Ramadan, selamat berpuasa dan melakukan semua amalan-amalan sunat dan fardu di dalam bulan barakah, ya, penghulu bagi segala bulan. Baik, kita sambung tentang manusia yang tertipu, manusia yang ditipu. Ada pula orang yang bertempat, yang bermastautin, bermukim di tanah suci Makkah ataupun di Madinah, tetapi hatinya tetap kotor dan enggan membersihkannya, kerana niatnya hanyalah untuk mempamer-pamerkan semata-mata. Sebab tu kita kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah dulu ni, kita tengok semacam pok-pok situ, jalan masuk dalam masjid tu mendadak jalan. Okey, dia tengok kita ni macam nak pergi cari makan tempat dia. Cuba tuan-tuan tengok bila cok pasport tu lah, ya Allah, buat bodoh kita. Macam kita ni pendatang haram, bukan tetamu Allah, sedangkan kita ni duyufur rahman. Sebab apa? Sebab mereka rasa dah duduk situ, kami layan macam mana pun kamu orang tetap datang. Itu faham tu. Kita ni pasal Allah perintah pergi sana, ada makam Rasulullah, ada Kaabah ada di sana, tu je kita pergi. Kalau tak ada perkara-perkara hebat istimewa tu, kita orang tak mau pergi, sombong belagak. Ini orang yang tertipu. Sepatutnya duduk sana jadi warak, zuhud dan sebagainya. Sebab itu dah hampir-hampir kiamat. Dajjal ni cuba nak memasuki Madinah, tapi tak boleh masuk, malaikat duk jaga. Sehinggalah berlaku gempa, berlaku pekikan yang kuat. Maka puak-puak munafik yang berada di situ pakai terbit semua, keluar pergi ikut Dajjal. Jadi maknanya ada golongan-golongan tu yang duduk di sana. Sebab tu kita hari ni jangan duk terpedaya ni. Kita ni bila sebut saja negara dia orang, alim baik semua, dengar saja yang tu bukan senang lah, 6 harakat lah ni. Kita ni tak habis-habis lah, padahal kita ni pun ada ilmu juga, kita beramal. Kita orang Islam, kita Melayu macam ni tudung kita. Pergi sembahyang pakai jubah, pergi minum kopi pakai jubah. Semalam saya nampak Pak Liman pergi minum kopi kat Wanggir, pas sembahyang Zuhur naik motor pas sana, lebat Pak Liman naik motor, duk terkiak-kiak nak kona tak boleh, nak cross masuk Wanggir tu tak boleh. Saya kata Pak Liman ni lagi tak ada poza pula ni. Nah, kita tu lah jubah sembahyang ke jubah, pergi minum kedai kopi pakai jubah. Puak-puak ni jubah tempat depa, mai ke Phuket lebuh semua ni. Sebab tu kita jangan ikut depa. Kita bukan ikut depa, kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbetulan dengan Rasulullah, yang betul ikut Rasulullah, yang itulah yang kita ikut. Baik, kemudian ia amat gembira jikalau orang-orang yang setanah air dengannya mengetahui bahawa ia telah bermukim di situ sampai sekian tahun lamanya. Sebab tu ada menjadi kegembiraan kalau orang kita pula duduk di sana. Orang kita pula duduk sana, mai balik ke Malaysia duduk cerita pula, saya duduk di Mekah 10 tahun, saya duduk di Madinah 8 tahun. Okey, kita jawab balik, saya duduk di Manja 20 tahun.
Pasal apa? Pasal orang kita ni bila sebut saja Makkah, sebut saja Madinah, dia rasa lain macam sikit. Dia rasa semacam. Pasal apa? Pasal Makkah dan Madinah tu dekat dengan hati kita. Sebut saja Mekah, dekat. Ni kurma Mekah ni, kurma Madinah. Jalan. Okey, ni baju beli kat Madinah ni. Tak pakai saya. Ni jubah ni beli kat Mekah mak ni, simpan sampai 40 tahun tak pakai. Pasal apa? Pasal sentimental value tu. Maka termasuklah dengan orang yang saya duduk di Mekah, saya beranak di Mekah, saya menikah dengan orang Mekah, macam-macam. Maka menjadi suatu kebanggaan. Akhirnya apa jadi kepada dia? Jadi kepada dia suka dan gembira bila orang pakai dorai. Jadi jangan duk tertipu dengan keadaan itu. Kita ni pesan kepada kita, jangan duk tertipu dengan keadaan itu. Baik, ada lagi yang menunjukkan kezuhudannya. Enggan mengenakan pakaian yang serba indah, dan enggan pula makan yang lazat-lazat, serta kediamannya cukup di masjid atau di madrasah. Tetapi niat sebenarnya ialah untuk mempamer dan ingin disebut orang sebagai orang suci, lahiriah maupun batiniah, atau sebagai orang keramat yang patut disanjung-sanjung. Ada juga. Ni cerita semua ni bukan di sini, bukan di Malaysia. Ni semua di Maldives. Ni jangan kata kita duk kata. Ni cerita kitab ni dia sebut pada kita. Ada orang yang tertipu macam tu. Dia tertipu, dia tunjukkan zuhud. Macam saya ni pakai baju bunga-bunga. Dia tak pakai. Apa punya ustaz pakai baju bunga-bunga? Patut pakai baju plain, kosong, putih ke apa ni, pakai baju bunga ni apa? Aku tak pernah tengok dia pakai jubah. Tengok macam saya ni pakai, sudah. Dia tengok orang pakai kot ni tak kemas. Dia saja yang zuhud, yang pakai kot ni tak zuhud. Tambah macam Ustaz Azhar sekarang, tak zuhud sungguh lah, kepiah pun tak ada lah. Sejak bila tak pakai kepiah ni? Sudah tengok Facebook live ni, Ustaz Azhar ni dah tukar penampilan ni. Patut saya yang tukar penampilan, sebab saya sekarang jadi pelakon kan? Tapi saya masih mengekalkan penampilan yang sama lagi. Baik, ada orang yang memilih zuhud. Dia kata zuhud ni kena pakai selekeh, tak boleh pakai baju lawa-lawa. Tambah macam kita ni pakai baju lawa-lawa pembantu makmal ni lagi tak mau. Dia kata Hajah tak zuhud pakai baju pembantu makmal, sebab dia faham zuhud tu kena pakai baju buruk. Ni faham dia. Nombor 2, dia kata apa? Dia tak mau makan yang lazat-lazat. Yang kita ni buka puasa bagi makan, sahur bagi makan, dia kata apa? Orang nak puasa makan kurma sudah. Saya kurma je, nasi-nasi apa tak ada, gitu dia. Masuk dalam pondok, segala Maggi dia makan. Mi segera lah, Maggi lah, Cintan lah, hak Korea punya lah, semua dia balon. Tapi depan orang ramai, saya kurma cukup. Kita bukan nak makan, kita nak puasa. Elok lah, nampak sangat lakonnya. Ada juga orang yang tak mau rumah kediamannya cukup di masjid. Tak mau. Tu ada. Kita buat rumah buh langsir, dia tengok. Kita buat rumah kita ni buh tile, mozaik apa semua, dia ni tak zuhud ni. Kalau boleh buh papan sudah lah. Kita kata boleh buh papan, tapi tu dia lah. Sesuai di sini batu ya. Dia komplain kalau boleh dia nak rumah tidur kat masjid. Kita tidur di masjid, elektrik jimat, air jimat, aircon jimat. Dan kata dia, niat sebenarnya nak pamer pada orang yang dia tu ahli zuhud, nak disanjung, nak dipanggil tok keramat, nak dipanggil sebagai tok wali. Jadi yang kita takut ni tuan-tuan. Sebab tu kalau nak zuhud tu, kata Sayyidina Ali, kamu ambil lah dunia. Orang ada kereta, kamu ada lori.
Oh, ada rumah, kamu ada kondominium, tak apa. Tapi jangan simpan di dalam hati. Jangan jadi kedekut. Jangan jadi tamak. Jangan jadi bakhil. Jangan sayang sampai simpan dalam hati. Yang tu yang tak mau. Tuan-tuan buat rumah Meru High tu, nampak segala hipuh sebab kita yang paling high. Tak apa. Duk rumah form salah bukannya tak duduk. Anak 5 duk. Nantu 7. Oi, lebih pula Ustaz. Dah seorang nikah 2, tambah sikitlah menantu ni. Duduk di situ. Bukan maknanya kena duduk di pondok barakah ni. Kalau boleh cari yang paling buruk sekali, pintu dapur tak ada, kipas angin tak ada. Ada Ustaz, pondok di Al-Barakah ni yang kipas tak ada, peti air tak ada. Kalau boleh air ni apa, elektrik pun saya tak mau. Saya zuhud. Kan dah menyusahkan kamu. Tak ada elektrik malam-malam terabah-rabah macam mana. Tak salah ambil dunia. Yang salahnya dunia tu disimpan di dalam hati. Nama dia apa? Kedekut, berkira, tamak, haloba, sama tu. Rasa macam tak tahu, kalau tak ada harta tu rasa mati. Itu nama dia. Nama dia tak zuhud. Jadi zuhud ni tuan-tuan pakai kereta lawa, tengok parking kereta di luar. Ada hak kereta Olimpik. Ya, berlubang-lubang kereta Olimpik, sambung gelung-gelung, tu nama dia kereta Olimpik. Pakai, duit ada. Ada yang lagi hebat, driver mai hantar, pemandu Grab. Oh, hebat. Kenapa dia hantar? Itu siapa dia? Tu Margo. Nak pergi Maidin pun naik Grab. Oh, hebat. Duduk kat belakang, pergi Maidin je, tak ke Penin daripada Grab tu menyesal aku datang dapat RM1.5. Baik. Yang ke-9, ada pula yang lebih memperhatikan ibadat sunat daripada wajib. Tak jenis tu pula. Yang puasa dia buat, semayang tak buat. Tu satu hal. Puasa ni pun melepek. Memang semayang zuhur tak mau, mayang asar tak mau, subuh pun tak buat. Sahur bangun, sahur pukul 5 cokoh atas meja. Bukan atas kursi, atas meja. Duduk sila atas meja. Cepatlah nak habis ni. Isteri kata lambat lagi, baru dekat sejam lagi bang. Habis sahur 5.40 tidur balik. Tak subuh. Ni orang yang tertipu. Itu fardu dengan fardu. Ada yang tertipu sunat dengan fardu. Hak fardu tak buat, hak sunat tu dikecoh-kecohkan. Misalnya orang yang selalu mengerjakan duha, tahajud di waktu malam, tetapi solat subuhnya tercicir kerana bangun didahului oleh terbitnya matahari, juga tidak menjaga permulaan waktu solat wajib itu. Ini saya kata tadi, belaga hak sunat dengan wajib, dia belaga. Sesungguhnya banyak lagi macam-macam orang yang menipu dalam persoalan ibadah, tetapi kiranya baiklah kita cukupkan sekian saja. Dia kata banyak lagi orang yang tertipu dengan ibadat, jadi cukuplah dia hurai sampai nombor 9 saja. Baik, itu orang-orang yang tertipu di dalam beribadah. Sekarang kita masuk pula tertipunya orang-orang tasawuf. Okey, tertipu pula orang-orang yang tasawuf. Yang pertama, terima kasih kepada semua penonton-penonton FB kita, ya, yang pagi ni yang sedang bersiaran langsung pagi ni. FB kita sekarang semayang tarawih pun buat siaran langsung. Okey, insya-Allah nanti lepas ni buka puasa pun kita siaran langsung. Kamera tu nak ambil kat som makan macam mana. Jadi yang mana tak ada gigi pasang gigi lah. Baik. Yang pertama,
Ada orang yang tertipu kerana caranya berpakaian, iaitu pakaiannya serba sederhana dan tingkah lakunya juga menunjukkan khusyuk. Demikian juga kata-katanya. Tu nama dia tasawuf. Saya kata dah tadi, tak pakai baju mak bunga. Ni baju saya ni mak bunga. Saya ni kalau duduk kebun bunga, orang tak kenal mana bunga mana baju. Tak nampak zuhud saya ni. Tiap-tiap hari baju macam-macam. Sak merah, sak biru, sak hijau. Mana dia dapat? Saya ni tuan-tuan, ya orang tak sedekah kat saya spender. Stokin orang bagi, baju orang bagi, kopiah orang bagi. Jadi tugas saya ialah memakai baju yang dia orang bagi sebagai tanda berterima kasih, tanda bersyukur. Ni baju ni pun orang bagi. Kecil ke, sendak ke? Kalau sendak saya tarik nafas. Jadi memakai apa yang orang bagi pakai itulah zuhud. Membuang-buang apa yang dapat itu nama dia membazir. Ada kena faham. Kena faham. Jadi jangan kita ni bila dapat suatu nikmat kita tak pakai. Tuan-tuan ni dapat nikmat buah kurma orang bagi 1/2 kilo, makan. Makan. Cuma jangan telan biji tu. Orang tua-tua kata nanti tumbuh. Biji tu tumbuh dalam perut, keluar ke mulut pokok. Punya takut lah dulu. Orang tua-tua duk usik-usik kita, makan biji tu, nak tumbuh pula. Lempak jauh-jauh. Cuma kita ni bila makan kurma, janganlah pergi lempak atas lantai. Duhlah pinggan tu, tak pumpuh dalam poket, sekali jumpa tong sampah, buang lah. Ada setengah orang macam tu, makan, golek-golek biji kurma. Yang ni pun dia kata pasal apa makan kurma, sunnah Nabi. Habis tu yang hang buang biji merata tu sunnah tak mana pula. Satu bahagian kamu ambil sunnah, satu bahagian lagi kamu ikut pengotor. Mana boleh macam tu? Nabi bukan pengotor. Baik. Dan kata dia, demikian pula dalam berkata-kata. Jenis saya ni derah cakap, confirm bukan tasawuf. Tasawuf ni dia zuhud. Maka dengan itu Islam mengatakan bahawa dia gitu. Tu tasawuf. Oh, tinggi je cakap. Kita nak habis dia cakap tu, apa pula dia nak kata lepas ni? Kita bila faham je tu, tasawuf. Baik, kemudian kegemarannya duduk bersimpuh di atas jadah serta menundukkan kepala. Aura bernafas pun diatur seperti orang yang susah dan berduka cita selalu. Penuh penyesalan dan disertai rintihan. Jenis tu banyak. Kalau boleh buat live lagi bagus. Dosanya saya yang bersalah, saya lah kenapa saya tak tahu sebelum ni saya yang kita tengok Allah tasawufnya. Okey. Dan kata dia lagi, suaranya lemah sekali kalau bercakap. Sama sekali tidak dipelihara daripada kesucian batin, malahan masih suka mengerjakan kemaksiatan yang terang dan samar, seperti mengumpat, bercedera, menipu, mempunyai sangkaan yang buruk dan yang tidak semestinya kepada kawan atau lain-lainnya lagi. Rupa-rupanya pakaian itu, tingkah laku tu tak mencerminkan yang betul. Sebab tu nak tengok lidah. Bukan suruh dia jelek lidah, kita nak tengok perkataan yang terbit. Kalau pakai pakaian zuhud tapi duk ngumpat, itu bukan tasawuf. Tasawuf dia tak ngumpat, tasawuf dia tak cerita benda merapu, tasawuf dia tak menipu. Ini yang saya takut. Saya takut apa? Dengan tuan-tuan, dengan puan-puan ni saya takut apa? Bukan saya takut
Ada yang kata ustaz duk mengajar orang perempuan ramai, tak takut ke dia pengorak ustaz? Tu tak takut, tu seronok. Yang takut isteri saya. Saya takut apa pada tuan-tuan? Saya takut tuan-tuan ni kena tipu. Pasal apa? Bukan senang nak kumpulkan orang. Hak daripada Tanjung Rambutan datang, Trono datang, Meru tu biasa lah, Manjui, Taman Singlok, Taman Win Chun. Win Chun tu Bruce Lee, Win Chun nama dia. Son Chun. Malah dari Sungkai. Berulang tiap-tiap hari dari Sungkai, dari Kuala. Suami isteri dari Kuala Kangsar. Yang paling jauh setakat ni yang berulang setiap hari dari Sungkai. 1 jam setengah naik highway. Tak lagi tengah hari patah balik pula. Bila masak tak tahu. Jadi bila kita duk berkumpul ramai-ramai macam ni, ada orang yang macam-macam mengambil kesempatan. Daripada cara bercakap, tingkah laku, perkataan, perbuatan tu macam-macam. Dan tuan-tuan pula percaya tak? Percaya. Sebab tu ramai tipu. Sebab tu saya nasihat pada tuan-tuan, apa jua yang sampai kepada tuan-tuan, tanya saya dulu. Tambah-tambah melibatkan duit, melibatkan emas, melibatkan harta. Jangan bila dah terkena baru beratur mai jumpa saya. Saya boleh buat apa? Duit dah lebur, duit dah bagi, ditolong. Jangan mandai-mandai. Setengah orang dia mandai-mandai pergi belakang kereta, buka bonet pergi bagi. Sabar sat lu, tengok lu, ni kita duduk baca ni. Tanya lu, tanya orang tua depan ni lu. Walaupun tak apa tua lagi, sejak jadi pelakon ni tak mengaku tua pula. Jadi tolong tanya, sebab saya tak nak pisang berbuah 3 kali 4 kali. Ya, tak boleh faham nak Ustaz Hindun. Baik, kemudian yang kedua, ada lagi yang mengaku sudah memiliki ilmu makrifat dan dapat mengetahui apa yang hak dan apa yang benar. Jenis tu pula ilmu ladun pula nama dia. Ilmu laduni. Dia boleh tengok muka ya, oh dia ni tak sembahyang subuh ni. Takut kita. Ni jenis ni bukan boleh ni. Oi, dia ni ada ilmu laduni, ilmu makrifat. Malahan juga sudah merasai mempunyai darjat melebihi manusia biasa dengan menganggap dirinya sudah amat dekat kepada Allah Ta'ala. Padahal menganggap dirinya sudah amat dekat pada hal yang sebenarnya ia sama sekali tidak mengerti apa-apa yang diucap dan semuanya itu hanyalah perasaan hatinya sendiri sahaja. Yang ni yang tertipu nombor 2. Tertipu tersau. Sebab tu kadang-kadang saya duk tengok ada dalam video ada satu Tok Wali di Indon. Tok Wali bukan di sana dia pakai baju tidak, duk isap okok dalam masjid, duk atas mimbar. Baju tak pakai, rambut panjang, isap okok dalam masjid atas mimbar, orang pakai duk cun tangan dia. Wali kan, kita pun tak opot wali. Dia pun kata wali, kita pun wali juga. Jadi ini satu bentuk pemahaman. Mungkin wali sungguh, kita pun tak tahu. Jenis dia tak pakai baju. Dia pelik-pelik, benda yang pelik-pelik ni. Baik, akhirnya lalu seolah-olah menghinakan sahaja kepada para alim ulama, ahli fiqih, tauhid, tafsir dan hadis. Maka ulama-ulama yang alim dalam bidang fiqih, tauhid, fiqih, tafsir, hadis, semua orang tak nilai. Orang tak nampak mereka itu mempunyai ilmu. Yang dia nampak hak orang tua ni. Padahal dia ni mengajar pun tidak, fikih pun tidak, alim pun tidak. Ini pun tertipu juga.
Lebih-lebih lagi kepada para kaum awam. Ia senang sekali jikalau sudah mempunyai penganut yang banyak, mengelilingi dirinya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ia merasa sebagai orang yang amat suci, lalu memberikan petua-petua dan nasihat-nasihat kepada orang tersebut. Dan cara berbicaranya itu adalah seolah-olah bagaimana wahyu yang diturunkan daripada langit. Ia juga merasakan dirinya dapat mengerti apa yang tersimpan dan dirahsiakan oleh sesiapa pun. Ni dia, nama dia penyakit ladun ni. Yang ni banyak. Sebab tu lagi makin banyak orang duduk keliling dia, lagi dia suka. Setengah tok guru ni dia lari-lari. Orang bangun untuk dia pun dia marah. Orang cium tangan dia, lagi dia marah. Setengah atuk guru ni pula suruh tangan, suruh cium tangan. Buat arahan pula. Kalau aku sampai, bangun. Ada pula juak-juak dah. Ni nak disanjung macam ni yang tak mau. Kita nak cari hak betul-betul zuhud, yang betul-betul ikhlas, mengajar, ada ilmu. Dan bila kita mengaji dengan dia, kita rasa nak berubah. Bukan duk cerita supaya dia tu, asal cerita dia tu saja yang hebat, dia saja yang hebat, tak mau. Yang ketiga, ada pula yang tidak mempedulikan sama sekali akan hukum syariat, sebab dia merasakan bahawa dia dah dekat sangat dengan Allah. Halal dan haram dicampur adukkan. Ibadat tidak diendah. Malah dia berkata, Allah tidak lagi memerlukan amalanku, jadi aku tidak perlu melelahkan tubuh aku untuk beribadat kepada Allah. Sebab dia kata dia dengan Allah tu dah sebati dah. Dulu dia tak kenal Allah, dia tak semayang. Dia kata aku dalam proses mengenal diri dan Allah. 2-3 tahun duk belajar, aku dah kenal diri dan Allah. Sebab tu aku tak payah semayang. Tak payah semayang pula dah. Orang hak semayang tu dia kata kulit. Yang semayang, yang mengaji macam kita ni kulit. Dia saja isi. Dia kenal Allah, kita tak kenal Allah. Dia seorang yang faham siapa Allah, lalah merapu, lalah disesat. Dan lebih malang lagi, dia menyesatkan orang pula. Fadallu wa adallu fa'uftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Bila ditanya kepada dia, maka dia memberi petua tanpa ada ilmu, lalu dia sesat dan menyesatkan. Ada pula yang berkata yang perlu itu bukannya amal dengan anggota yang lahir, yang dihisap itu ialah batin dan hati. Yang ni golongan batiniah pula. Ni golongan batiniah pula. Dia kata Allah tak tengok pada zahir semayang ni, Allah tengok hati itu semayang. Yang kita nak hati semayang. Kita kata macam mana hati semayang? Itulah hampa mengaji dengan Syekh Kazim tu apa dapat. Dia tak ajar hampa ni pasal ilmu batin ni tak sampai kat dia. Tu sampai kat siapa? Kat aku. Pakat pergi pindah pula, pergi mengaji dalam Kelambu dengan dia. Lama-lama mengandung opa cik, opa leha, pergi buat. Pasal apa? Nak mengaji batiniah, nak mengaji ilmu batin. Yang kita mengaji ni tak batin, kulit. Jadi minta pada abang-abang, kakak ni, janganlah. Saya jumpa banyak kali dah yang bagi duit semua, gaji bulan-bulan 5-6 ribu bagi tok guru dia. Hak semayang pakai batin, duit pakai cash. Tak nak pakai batin pula. Kita yang bodoh pergi bagi duit kat dia. Isteri pula pergi kerja pula lah pasal gaji suami dah bagi kat hamba Allah. Isteri memang mengadu, tak tahu dah, tak larat dah ustaz, kereta saya, rumah saya, duit kami pergi mana? Bagi kat ustaz dia. Bulan-bulan tu pengorbanan pada batin tu. Aduh. Bodohnya.
Hak tak wajib hang bagi, hak wajib kamu tak bagi. Baik amalan lahiriah tidak ada timbangannya di akhirat nanti, kata dia. Dia kata yang semayang-semayang, puasa-puasa ni tak ditimbang, yang ditimbang batiniah. Kita kena buat batin je. Puasa batin tu macam mana? Sebab tu mereka ni tak puasa. Bila tanya pasal apa tak puasa, kami puasa batin. Macam mana puasa batin? Itulah apa ngaji di Barakah, bukannya sampai belajar ni. Weh, seronok puasa tapi tak puasa. Tu kena mengaji dengan kami. Lah kita semua tak puasa. Semayang pun tidak. Maka para manusia yang tertipu sebagaimana di atas sudah merasa bahawa darjatnya melebihi orang awam, sehingga enggan bergaul dengan orang kebanyakan dan merasa hina apabila berkumpul dengan mereka. Dia rasa diri dia duduk di level yang lain, standard yang lain. Macam kita ni duduk mengaji kitab-kitab rendah ni, not my level. See my level lah. Aku bukan level hampa. Aku baca kitab-kitab merapu macam ni, aku baca orang ni dah tertipu dengan apa yang dia baca. Padahal fiqah pun tak tahu, sembahyang jamak pun tak tahu syarat dia apa. Sebab mereka merasa ilmu hak mereka mengaji tu lagi tinggi pada ilmu fiqah, mengenal sifat Allah tu. Saya dah dengar ceramah ustaz-ustaz mereka dalam YouTube, rasa nak pergi jumpa. Pasal orang percaya ramai. Orang pakai duk komen, ustaz macam ni lah kita nak, ustaz ni lah faham kalau tak apa hang. Dia boleh kata Allah tu bukannya ada apa. Allah bukan ada apa. Dia alif lam lam ha. Tu je. Tak ada alif, tak ada lam, tak ada lam, tak ada ha, tak ada Allah. Dia ni dia betul ha. Dia kata Allah tu terhimpun dalam kalimah alif lam lam ha. Tak ada alif lam lam ha, tak ada. Allah tu tak mana? Tak bunyi itulah alif lam lam ha, campur-campur jadi Allah. Kalau tak ada alif tak jadi Allah. Allah bukannya alif, Allah bukannya lam lam ha. Allah tu Tuhan. Alif lam lam ha tu cara nak mengeja nama dia, tulisan dia. Ini bodoh siapa? Ya anak murid pun hampa ni makan apa? Kepala ikan ke apa? Tahu lah. Jadi orang tengok tu, orang rasa ilmu dia lain. Ya, memang power lah. Power apa? Power Rangers. Bak semayang tak habis, bak sembelihan tak selesai. Pergi belajar tu, bak clear, bak fiqah. Baik, yang keempat, ada lagi yang mengaku bahawa dirinya sudah amat baik budi pekertinya, gemar merendahkan diri dan termasuk suka memberikan pengampunan. Oleh kerana itu dia merasa bahagia sekali dan merasakan dirinya amat diridai oleh Allah. Jikalau dirinya itu seluruhnya digunakan untuk mengerjakan ketasawufan semata-mata, orang macam ni akan dikumpul dan dia sendiri diangkat sebagai pemuka dan berada di hadapan mereka. Tetapi tiadalah maksud lain selainkan hendak mencari wang daripada sedekah orang yang berziarah kepadanya. Ni bisnes rupa-rupanya. Dia buat pakaian dia zuhud, dia buat pakaian dia baik apa semua ni supaya orang datang pada dia, pakai bagi duit kat dia, tak payah kerja. Dia menjadi pelakon saja, actor of the year. Dia jadi pelakon saja. Orang tengok seronok lah, pakak bola tabung, pakak bagi derma kat dia. Maka yang diteliti sama sekali apakah yang diterimanya itu wang yang halal, haram atau syubhat. Kadang-kadang hanya menunjukkan kesombongan kepada para manusia. Masih banyak lagi ghurur mengenai para ahli tasawuf. Cukuplah jikalau dihentikan sampai di sini saja. Jangan duk marah saja, saya baca kitab. Marah saya tu geng-geng tasawuf ni banyak ni sekarang. Okey, jadi itu jangan duk marah saya. Saya cerita je. Penting saya jaga hati saya, tuan-tuan pun jaga hati tuan-tuan. Jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain.
Jangan rasa diri ni lebih halim pada orang lain. Tu menengok iblis, dia kena halau pada syurga tu. Sebab saya rasa diri lebih baik daripada Adam. Ilmu panjang, umur banyak. Ilmu banyak, umur panjang, amalan tinggi. Tu nama dia Azazil. Silap dah mana? Silap sebab dia kata dia lebih baik daripada Adam. Rosak habis. Sampai kiamat rosak. Selama-lamanya rosak. Jadi kita ni jangan duk rasa kita ni lebih daripada orang lain. Baik harta, baik pengalaman, baik ilmu, baik amalan, baik rupa, baik keturunan. Kadang kita rasa kita lebih baik pada orang lain bila rupa kita lawa. Orang lain tak lawa, tak level aku, kawan dengan aku. Aku ni geng-geng model boleh lah kawan dengan aku. Ada pula hak bijak, hak bodoh-bodoh ni tak layak kawan dengan aku. Kadang-kadang dia tu bodoh, dia nak kawan dengan orang bijak tu sebab nak tunjuk kata bijak. Jadi ini macam-macam jenis manusia, semuanya punca daripada apa? Hati. Jadi nombor satu yang kena bersihkan kita ialah hati tu yang perlu dibersihkan. Lebih baik kita menjadi orang yang rendah diri, tawaduk, yang hanya melihat pada diri dia. Aku ni banyak kekurangan dah, pergi sembahyang malam-malam, malas bangun pun bangkit. Dosa kita banyak. Kita ni ada penyakit. Kita ni ada penyakit Kak Som. Penyakit apa? Kencing manis. Sanggup tak hilang jari pasal kencing manis? Doktor kata tak boleh dah. Jari kamu ni dah gagren, dah kuat dah. Dah kepuk dah. Kalau tidak dia merebak. Agak-agak kita kata apa kat doktor? Buatlah, potonglah, ikut doktor lah. Sanggup tak buat? Sanggup. Padahal tahu dah lepas ni tak ada kaki. Dalam perut awak tu ada ketumbuhan besar bola golf. Kalau awak biarkan nanti banyak masalah. Habis tu apa cadangan doktor? Ketumbuhan ni dia akan merebak. Dia sebesar bola golf, kena buang, tidak dia lagi membesar. Kita jawab, tu memang bola golf, saya telan dia dulu. Kita sanggup tak operate? Sanggup. Janji aku tak ada ketumbuhan. Maknanya ketumbuhan ni penyakit, kencing manis ni penyakit. Apa pun aku sanggup buang, janji aku tak ada penyakit. Penyakit dengan dosa mana berat? Penyakit dengan kanser mana berat? Apa nama dosa dengan kanser mana berat? Dosa lah. Dosa ni boleh masuk neraka. Kalau kita sanggup buat kemoterapi untuk buang kanser, takkan tak boleh buang selimut untuk bangun sembahyang malam. Mudah-mudahan sembahyang tu menghapuskan dosa. Dia bukan suruh operate. Buat apa makcik? Kemoterapi. Kanser ke? Tidak, makcik banyak dosa. Ini tengah bakar dosa lah ni kita ni. Oh ya ke? Tak payah kemoterapi. Berpuasa dalam bulan Ramadan pun dah membakar dosa. Puasa lah. Jadi kalau kita kenangkan dosa kita ni banyak sungguh, sanggup tak kita bangun sembahyang malam? Sanggup. Janji dosa aku terhapus. Dosa masa rambut hitam ni, masa rambut putih tak ada dosa dah. Masa rambut hitam kilat dulu, pi pula pekan buat karan pula rambut macam rumugam eliket, naik bas tak ada ekor, kembang karan. Dosa lah tu. Dosa lah duk naik bas pakai rambut karan, rambut kerinting.
Apalah ustaz, cara saya ni nak ambil dosa dulu-dulu tak tutup aurat. Tak apalah makcik, pilah kia mulai bangun sembahyang malam, minta ampun, sanggup buat. Itulah dia. Kalau kanser tadi kita nak kemo, lepas kemo radio pula, radioterapi, kemoterapi, radioterapi, kemoterapi, berbelah kali, gugur segala rambut, bulu kening pun gugur. Sanggup buat, janji aku tak ada kanser. Kenapa kita tak boleh buat satu-satu benda untuk menghilangkan dosa kita pula, yang kesan dia lebih buruk daripada kanser? Kanser setakat mati, tapi dosa boleh masuk neraka selama-lama dalam neraka. Jadi kalau boleh kita tak mau. Jadi Allah Ta'ala bagi pada kita satu bulan, nama dia Ramadan, bulan pembakar dosa. Itulah nama dia Ramadan, panas yang membakar dosa. Letih tak? Letih. Tuan-tuan sekarang tak letih, sebab saya tak cakap. Yang letih saya, tak apa, janji dosa terhapus. Tuan-tuan tak letih sangat, sebab tuan-tuan sambut je, sambut pun sepatah je. Letih tak? Letih. Buat bunyi buat tu kan. Sikit je sambung. Saya ceramah sejam, tuan-tuan tukar sambung tak? Dosa tak? Dosa. Nampak sikit sangat. Jadi kalaulah letih bercakap ni boleh menghapuskan dosa, tak apa aku bercakap. Kalaulah sedekah tu boleh menghapuskan dosa, tak apa aku sedekah. Kalaulah berzikir tu boleh menghapuskan dosa, tak apa aku nak zikir. Kalaulah tadarus tu boleh menghapuskan dosa, tak apa aku masuk merangkak pun tak apalah, aku dengar dia pun baca sudahlah. Janji dosa-dosaku terhapus. Begitulah yang kita kena nak dalam bulan Ramadan ni. Apa saya ubat kita sanggup makan asal penyakit habis. Ada yang sanggup makan anak tikus, janji lelah habis. Sanggup telan anak tikus, saya dah kata dah dulu, 2 ekor dia telan, ya, gulung dengan roti gardenia. Aduh, bila mereka bagi makan buah Melaka, saya teringat ke anak tikus itu kuih buah Melaka. Bila terkunyah je pun merecik. Bayangkan anak tikus tu merecik lagu mana. La ilaha illallah. Sanggup tak dia buat? Sanggup. Ada orang yang kena kacau hantu malam-malam, kacau dinding, berjalan atas bumbung, cakar dinding, duduk bucu katil. Apa tu? Sakar. Jumpa bomo, kata sakar. Bomo kata, gali kubur ayah kamu, ambil kain kapan mayat dia besar 4 jari, buat mari kat aku. Dia rendam kain kapan tu dalam air. Inilah ubat dia, nak buang sakar. Telan dengan gelas-gelas sekali. Aduh, kenapa kita tidak sanggup nak bersusah payah untuk menghapuskan dosa? Saya tak boleh, Ustaz, lepas subuh tadi mengantuk, Ustaz, malas pergi kelas, saya sambung tidur, Ustaz. Aduh, pulang. Bukan boleh paksa. Kalau kita ingat kita ada dosa, kita pulun mari. Tak tidur di rumah, tidur dalam kelas. Tak apa, ada pahala kan. Kita ingat dia mari nak mengaji, tak ada kitab. Rupa dia belasah tidur dalam kelas. Aku macam mana pun kumai kak, rupanya tidur untuk ni. Baik, tandakan di situ. Kita lihat pula kitab Ihya Ulumuddin. Baik, kita sampai muka surat 494. Baik, kita terus buka muka surat 496. Cara-cara mendapatkan solat yang khusyuk, amalan batiniah.
Cara nak dapat sembahyang khusyuk. Bila tak khusyuk tu macam-macam lah. Kita nak kata apa, rakaat kedua kita pergi bangun buat rakaat ketiga, tu nama dia lupa nak kata apa. Kadang terlepas baca kunut pula, tu nama dia manusia. Manusia ni lupa tak? Lupa. Kita pun lupa. Terlupa ambil isteri. Isteri tunggu pergi ke masa, tak dia datang, laki aku ni pergi ke mana? Rupanya laki terlupa yang dia tu ada isteri. Dia tidur, ada yang terlupa anak, tinggal dalam kereta sampai mati anak. Panas lik-lik, tingkap pun tak ada, mati budak. Itulah lupa. Lupa ni tak boleh kata apa. Sebab tu kita mintalah pada Allah supaya Allah pelihara kita ni, janganlah bagi lupa. Amalan dia apa? Amalan waqi'ah. Amalan dia ilmu. Mudah-mudahan tiap-tiap pagi kita baca waqi'ah, tiap-tiap pagi baca al-mulk. Allah jagalah akal kita. Manusia dia salah satu sebab bahagia, mulia, dengan sebab dia tu ada akal. Kalau akal dah tak ada, habislah mulia dia. Jaga akal tu, jaga tu akal supaya tercapai kemuliaan tu. Dalam bab ini kami akan huraikan mengenai hubungan solat dengan kekhusyukan dan kehadiran hati. Di samping itu juga kami akan kemukakan pelbagai pengertian batin, batas-batasnya, penyebab-penyebabnya dan ubatnya. Kemudian kami akan jelaskan secara terperinci apa yang semestinya timbul pada setiap rukun daripada rukun-rukun solat. Ini semua untuk kita menjadi bekalan kita di negeri akhirat. Solat zahir, dan kita nak ada kehadiran di dalam hati ketika bersolat. Kita solat tu zahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Masalah kita hati tu tak datang, tak tahu macam subhana rabbiyal a'la, tak terasa pun. Aku ni pergi ke mana? Aku ni melayang ke mana? Kita sekarang ni sembahyang dalam surau, tapi hati tak ada. Hati absent, tak tahu pergi mana. Pergi mana hati? Hati kata baru aku pergi ronda ke Amerika, kamu dah tahiyat akhir baru aku masuk balik. Tu yang kita melelau, tak khusyuk apa-apa, tak sedar. Jadi macam mana dalam kitab ni dia anak ajar kepada kita macam mana supaya bila kita sembahyang hati itu datang. Syarat-syarat mendapatkan sembahyang yang khusyuk. Pertama, ketahuilah bahawa landasan atau syarat untuk mencapai yang demikian tu banyak. Cuma kita ya tak mengaji. Kalau mengaji pun tak ambil berat. Pertama di antaranya firman Allah, wa aqimis solah li dzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingati Allah, mengingati aku. Cara nak ingat pada Allah salah satunya ialah sembahyang. Lagi sembahyang banyak, lagi ingat pada Tuhan. Macam kita ada handphone, sat-sat WhatsApp mak, sat-sat WhatsApp mak, sat-sat telefon mak, sat-sat video call mak. Maknanya anak ni ingat sungguh dekat aku. Pagi-pagi buta telefon dah anak aku. Lah, bagus sungguh. Anak saya tu ustaz, saya tengah makan nasi 1.5, dia telefon. Anak saya ni ustaz lah, saya tengah mandi nak pergi jogging petang-petang pukul 4.30, anak telefon. Anak saya ustaz, waktu saya balik pasar ustaz pukul 7.30 maghrib, dia telefon. Saya waktu tu nak makan nasi pukul 8.40 ustaz, anak saya buat video call sehari 5 kali. Ingatlah anak tu, ingat. Macam tu lah nama dia sembahyang. Pagi-pagi dah ingat Allah. Ada setengah orang pagi-pagi ingat ayam. Woi bangun, woi sembelih ayam. Pukul 3 sembelih.
Ada jenis tu. Oi bangun, oi pasal borong. Mata menyala sebelah, tutup sebelah. Lampu kereta cari ikan. Dunia dulu nampak dunia. Padahal kita yang sepatutnya mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur kita. Allah Ta'ala ni atur kita. Okey, pagi-pagi subuh semayang. Kerja apa mau kamu semayang. Ingat pada aku. Dan yang jelas dalam perintah tersebut terkandung kewajipan. Perintah semayang ni wajib. Banyak ayat dalam Quran wajib. Al-Baqarah 110 wajib. Wa aqimus salat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ayat semayang. Wa aqimus salat wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum. Semayang. Dan kata Allah, semayang tu salah satu sebab untuk ingat. Sebab lawan kepada ingat ialah lupa. Orang yang tak semayang ni apa dia? Lupa. Kita kalau anak langsung tak telefon kita, apa kita rasa? Anak aku lupa kat aku dah. Duk di Barakah ni anak langsung tak main. 4 tahun dah. Tambah pula PKP pula, lagi cantik punya alasan. Bukan tak nak datang, PKP. Tapi hari tu hampir langkawi. Langkawi tak apa. Tengok mak je tak boleh. Oh, maknanya dia lupa kita. Okey. Kadang-kadang kita je duk ingat, orang tak ingat kita. Dan bagaimana orang yang lalai mendirikan solat untuk mengingati Allah? Kalau dia dah lalai, cuai, dia lupa, macam mana dia nak sembahyang? Dia pun tak ingat nombor kita. Nombor Tuhan kita ingat 24434. Ni nombor mak tak ingat. Bila, macam mana dia nak call? Kalau dia tak tahulah semayang, dia tak tahu rakaat berapa, dia tak tahu nak baca apa, macam mana dia nak semayang? Engkau tak telefon mak kau, nombor dia pun aku tak tahu. Cuba 012 dia belasah nombor siapa tu. Nyonya mana angkat. Sampai dah dekat mak dia, dia takkan semayang sebab dia tak tahu nombor mak dia. Begitulah dengan orang yang tak ingat Allah ni, dia takkan tahu tentang semayang. Macam mana dia nak semayang? Maka dia takkan ingat pada Tuhan. Dia takkan ingat, melainkan bila dia susah, bila dia sakit, pergi ke hospital tak sembuh, jumpa bomo tak sembuh, lah jumpa ustaz. Ustaz tanya, mak ada lagi tak? Mak tanya kat isteri dia. Doktor ni, ustaz tanya dekat isteri dia, mak dia ada lagi tak? Isteri kata ada. Kalau boleh panggillah mak dia. Nak panggil je mana? Tak tahu duduk tak mana. Bila ada ustaz kata tolong cari mak orang sakit ni, kalau boleh minta ampun, agak-agak cari tak? Carilah, tanya orang sana, tanya orang sini. Itulah manusia. Bila dia cari Tuhan, bila dia susah, bila dia susah dia carilah. Dah nak mati sangat baru cari Tuhan. Ini penyakit kita ni, kehilangan talian untuk berhubung dengan Tuhan. Allah berfirman, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi daripada orang yang lalai. Lalai ni bukan makna terlupa kunci rumah tak tahu mana, ataupun tidur malam terlupa kunci, hang tu cuai, kuncilah pintu. Lalai di sini maknanya ghaflah. Lupa pun boleh, tak peduli pun boleh. Orang Penang kata ghaflah, ghafilin, ghaflah. Ada yang panggil apa nama kita di sini, panggil apa? Dia tu jenis loy tu. Loy tu apa? Orang Kedah tahu loy. Jenis tak ambil berat loy. Tu pun ghaflah. Dan kita di sini panggil apa? Tengin nama ke?
Orang Perak sebut apa Madin? Jenis tak peduli skema mana-mana. Lupa saya apa bahasa orang Perak tu dah. Selenga. Jenis selenga. Lengai apa kan? Bukan dangai nak. Bulan-bulan puasa ni teringat pula aku dangai tu. Teringat aku dangai, teringat Ustazah Hidun. Baik. Maka orang ni dipanggil sebagai ghafilin. Kita pukul 10 semayang Zuhur 1:30 duk teringat. Setengah orang teringat. Malam lagi nak tarawih, siapa pula imam? Duk teringat. Pasal apa? Tu nama dia orang ingat. Yang ramai orang ingat 7.24 buka. Orang yang tu ingat ramai. Hari ni 7.24. Besok sama hari. Lusa baru lain sikit. Ingat pergi ke lusa. Yang Tuhan dia tak ingat. Buka puasa dia ingat. Baik, kemudian mengandungi suatu larangan dan zahiriah menunjukkan pada pengharaman. Hatta ta'lamu ma taqulun, janganlah kamu semayang sehinggalah kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Sebab ada orang yang semayang mabuk, dia tak tahu apa dia kata, tu nama dia mabuk, pergi semayang pula, Tuhan tak bagi semayang. Ayat-ayat tersebut merupakan dalil larangan meminum minuman yang memabukkan. Dan mabuk ini selalu terjadi pada orang yang lalai, yang tenggelam dalam kesangsian dan fikiran duniawi. Ada orang yang mabuk arak, ada orang yang mabuk cinta. Mabuk arak lain, jalan menonong. Mabuk cinta, mabuk arak bawa kereta lelong, melelong-lelong, tu mabuk. Rumah pun silap masuk. Sebab tu saya takut ubah pondok. Kalau ada orang mabuk, dia masuk rumah Kak Som. Nak masuk rumah orang lain, dia ingat isteri dia. Tengok masuk rumah Kak Som, jerit Kak Som. Setengah orang tak menjerit, dia diam ya. Itu pun dua-dua mabuk nama dia. Itu gila punya mabuk. Dalam longkang pun dia rasa istana. Ada orang yang dipanggil mabuk cinta. Cakaplah apa pun tak guna. Mak larang, dia buat musuh. Bapak tak bagi, dia kata bapak jahat. Adik-beradik tak bagi, dia kata dengki. Kawan-kawan nasihat, dia buat pekak. Dia hanya nampak boyfriend dia dengan girlfriend dia saja. Tu nama dia mabuk cinta. Ada yang mabuk harta. Kutik duit siang malam. Kita tengok pun sedih. Sekupang pun kira, 2 kupang pun berkira. Ada yang mabuk kuasa. Tak larat pun nak lagi. Lah. Tak tahu nak abang lah. Orang tu mabuk kuasa. Nak cemuh yang kita ni. Kita duduk di dalam negara kita ni, cemuh dengan mereka. Sudah-sudahlah bagi orang-orang lapis muda lah. Orang lain pula segar sikit. Idea segar sikit. Ni naik hak tu jenis ni pula, naik hak ni jenis ni pula. Kita jadi pening. Nantilah hak segar sikit. Salah seorang yang segar hak depan ni lah. Kan segar sikit. InsyaAllah kita lawan tanding. Baik, Nabi SAW bersabda, sungguh solat merupakan ketetapan dan kerendahan hati, merupakan pembatasan kerana adanya alif dan lam pada kata solat yang bererti bahawa pengkhususan. As-salah, dia bukan solat. As-salah wa aqimus solat, ada alif dan lam, maknanya ada ketetapan di situ. Apa dia? Maksudnya ialah bererti adanya solat terbatasi oleh ketetapan dan kerendahan hati. Kalau solah saja lain. Solah ni kita suruh orang solah. Habis sembahyang. Kita duduk di negara Arab tu, tengah duduk beli barang, orang duduk bank. Oi, dia naik van ke, dia naik kereta tu, pick up tu, jerit guna helm. Salah. Yalah. Tutup habis kedai kita tengok Arab tu.
Kita tengah ada pegang kurma, pegang habis-habis. Kedai tutup, tak pernah kurma aku ni. Oi, kita semayang tu di Masjidil Haram. Pakat semayang di masjid nu, hak di luar tu, kedai-kedai di luar. Bila lalu saja mendatang tu, lari semua orang semayang tepi jalan. Tak kira kita pun dah tengok dia dah tergi Allah, kita pun semayang sekali. Ada juga hak tak semayang. Dia duduk dalam kedai, dia tutup kedai. Habis-habis main dia buka balik. Nampak je sembahyang. Nampak benar nipunya. Jadi macam-macam. Pasal apa? Tu nama dia solah dia suruh. Tapi kalau disebut as-salah lain pula. As-salatu khairum minan naum. As-salah. Dia tak sebut salatum, dia tak sebut as-salah. Maknanya ada pengkhususan. As-salatu khairum minan naum. Semayang tu lebih baik daripada tidur. Semayang apa? Semayang yang ada batasan hati, semayang yang didatangi hati. Yang had polis dia tadi ni hadut suruh semayang, dia sebut solah ya. Solah, pakat lari pasal takut ke dia. Tak semayang dia katok. Tak semayang dia sepak habis. Hak jualan lari habis pupuk. Pas semayang. Sebab tu mereka semayang tu seluar tu lah potong ikan, seluar tu lah potong ayam, mereka semayang. Tengah duk angkat sampah tu, masuk waktu tinggal lori sampah tu semayang dengan baju tu. Agak-agak khusyuk dah semayang. Tapi kita ni bila sebut as-salatu khairum minan naum, cuba tengok. Ada tak dengan baju busuk masuk masjid? Doa telekung wangi, jubah wangi, baju Melayu sengkak, kemas, sejadah je busuk. Tak bila punya tak pernah awak keluar, bulan puasa awak keluar sejuk-sejuk kencing tikus, kencing kucing semuanya dah. Jadi dah tahu dah sejadah tu busuk, hang buang. Yang kata bersujud dah tu siapa? Kadang-kadang kita ni duduk di masjid maklum sajalah. Ramadan ni setahun sekali. Sejadah duk berkepuk dalam tu macam-macam. Kadang kucing panaklah sejadah. Sebab tu kita ni rasa nak selesa bawa sejadah sendiri. SOP kan, bawa sejadah sendiri. Baik, kemudian maka sesungguhnya kata in nama bererti penegasan dan penguatan, dan yang difahami oleh ahli fiqih in nama syuf'ah fima lam yuqassir. Sesungguhnya syuf'ah berlaku pada benda yang tak dapat dibahagikan, iaitu pembatasan baik secara positif atau negatif. Hal serupa juga difahami daripada sabda Nabi, barang siapa yang tidak tercegah daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar walaupun dia solat, dia tidak semakin dekat pada Allah, bahkan sebenarnya dia makin jauh daripada Allah, sebab dia tidak melakukan as-salah. Dia tak semayang tapi tak nilai semayang. Sebab apa? Sebab apa dia semayang tapi dia buat jahat. Orang yang macam ni bukan makin dekat dengan Tuhan, makin jauh dengan Tuhan. Apa sebab? Sebabnya minggu depan kita baca hari kitab ni. Besok kita baca tafsir dan Bahrul Mazi. Baik, tandakan di situ insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati,